Saya nak buat pengakuan. Apa dah, semua video dah buat pengakuan. Okey, saya nak buat pengakuan. Ketika saya baru mula nak jaga kulit kan. Lama lalu. Masa tu masuk dalam pekerjaan, kita mula start nak jaga kulit, nak beli produk sendiri. Saya tak tahu nak pilih produk. For real, this is for real. Mungkin ada orang kata, Puan Mary tak tahu nak pilih produk. Mustahil, nehi. For real. Ada juga keadaan saya pernah mengalami keadaan yang mana tak tahu nak pilih produk apa. Masuk dalam drugstore, tengok macam-macam ada. So, saya ada shortcut lah. So, saya pilihlah produk yang mana dia tulis for all skin types ataupun untuk semua jenis kulit. So, dia punya harapan adalah bila kita pilih produk macam ni, sesuailah kot dengan kulit kita kan. Tapi, harapan tu separuh terjadi benar. Ada yang sesuai dengan kulit. Ada juga produk yang tak seronok dipakai, the texture got a bit of problem dengan kulit. Ada juga yang tak ada kesan pada kulit. Jadi dalam video ini saya nak kongsikan berdasarkan pengalaman saya yang lampau dan pengetahuan saya yang terkini, apa yang anda perlu tahu tentang produk yang berlabel sesuai untuk semua jenis kulit. Berbaloi ke nak beli? Berkesan ke untuk kulit? Kita bincang. Hi Glowy Girls, hi Glowy Guys. Okay, saya tahu banyak yang beginner level yang menonton semua video Glowy ini, yang menjadikan video Glowy ini panduan seumur hidup dia. Terima kasih saya ucapkan. So, kita nak bincang tadi macam saya sebut, betul ke, berkesan ke produk yang dilabel untuk semua jenis kulit? Jadi, kita kena bermula dengan memahami ciri-ciri kulit lah. Kena tahu yang ini dulu. So, first thing first, saya dah banyak lah cakap pasal jenis kulit ni kan dalam video-video sebelum ini. Tapi kita buat refresh lah, recap ya. Setiap jenis kulit, dia ada ciri-ciri yang khusus yang kita boleh nampak daripada luaran, daripada permukaan kulit yang sebenarnya ditentukan oleh aktiviti di dalam kulit. Sebagai contoh, kulit berminyak. Kulit berminyak, saya ada kulit berminyak, berkilat. Kalau tengok berkilat, dia taklah selalu 24 jam berkilat, lepas cuci tu tak berkilat lah. Tapi berkilat tu ada, cepat berkilat, melekit. Pori-pori, terutama di kawasan pipi saya ni memang ketara. Dan ini semua disebabkan oleh aktiviti kelenjar minyak yang super aktif, hyperaktif. Dan juga kalau saya tak menjaga kulit dengan betul ataupun untuk sesetengah mereka yang mempunyai kulit berminyak ni, memang pori-porinya kerana hyperaktifnya kelenjar minyak itu, dia boleh menyebabkan berlakunya sumbatan. Sumbatan itu akan membawa kepada banyaknya jerawat. Itu perkara pertama tentang kulit berminyak lah. Kedua, kalau kita tengok lagi satu, kulit kering. Kulit kering jauh daripada kulit berminyak dia punya ciri-ciri. Disebabkan aktiviti dalaman kulit itu iaitu kelenjar minyak yang agak tak aktif, minimum sangat aktiviti dia. Jadi sebum itu atau minyak itu tak mencukupi untuk melembabkan permukaan kulit. Kulit jadi kasar, mudah ada serpihan halus, liang pori-pori tidak kelihatan jelas. Ialah tak banyak minyaknya dikeluarkan daripada pori-pori ke permukaan kulit. Jadi disebabkan situasi tak banyak minyak ini juga, dia menyebabkan struktur permukaan kulit terutama skin barrier terjejas. So sebab itulah orang yang mempunyai kulit jenis kering ni mudah alami iritasi, sangat mudah bereaksi kepada bahan-bahan tertentu sebab skin barrier mereka lemah. Dan juga kerana tak cukup minyak pada kulit mereka, kalau mereka pakai pencuci muka ke produk yang kita panggil membersihkan terlampau banyak minyak, dia akan menyebabkan muka rasa tegang, ketat gitu kan. Dan garis-garis halus memang sangat mudah untuk kelihatan dengan lebih jelas. Itu kulit kering. So, kalau orang ada kulit kombinasi macam mana? Dia ada kawasan kulit yang berbeza pada wajah dia ni. Boleh jadi jenis kulit pada kawasan yang berbeza adalah berbeza. So, very tricky. Kan? Kalau kulit normal, okey lah. Nak kata berminyak sangat tak, nak kata kering sangat tidak. Basically, kadar minyak dan kelembapan untuk kulit yang normal ini seimbang. So, you see, jenis-jenis kulit ada sifat yang berbeza. Jadi, persoalan dia adalah anda rasa sesuai atau boleh ke pakai produk yang dilabel sesuai untuk semua jenis kulit? Adakah produk dengan label ini betul-betul boleh membantu? Kulit yang tadi kita tengok ada jenis yang berbeza dan ada sifat yang ketara berbeza. Untuk bagi anda lebih faham lagi tentang konsep
produk yang berlabel for all skin type ini, mari kita tengok satu konsep yang ada dalam bidang yang berbeza tapi relevan, iaitu baju yang berlabel free size. Pernah tak beli baju free size? Pernah, mesti pernah kan? Saya pun pernah beli baju free size. Kalau kita pergi kedai tu tanya, baju ni size apa? Dia kata free size. Maksudnya you boleh muat, you boleh muat. So ramai orang faham konsep free size ni boleh dipakai oleh semua bentuk badan, tapi sebenarnya tak tepat. Sebenarnya ataupun hakikatnya adalah kalau seseorang tu agak kurus, agak kecil, pakai baju free size boleh jadi rasa lebar, rasa loose dekat banyak kawasan badan. Kalau kita beli baju free size ni dengan badan ataupun dipakai pada badan yang medium, boleh jadi muat dengan elok lah. Boleh jadi juga kalau orang yang sedikit lebar badannya, pakai baju yang free size ni ada masalah pula. Mungkin lawa kat setengah bahagian badan tapi sempit pula kat bahagian satu badan yang lain. So memang tak adalah nak kata baju free size tu memang betul-betul free size and look nice on all body type. Tak boleh. Memang takkan. Tapi kalau kita bayangkan baju tempah, pernah tengok baju tempah kan? Kalau kita tempah baju, dia akan ukur badan kita cantik-cantik, lawa-lawa. Dia akan tahu bahagian badan mana yang kita perlu pakai baju lebar mana, corak macam mana, potongan macam mana. Baju itu bila dibuat, ditempah khusus untuk badan kita, memang terletak elok je. Itulah perumpamaan. Nak bagi tahu for all skin type ini, to me it's not really that good. Bolehlah pakai. Tapi kalau anda tak ada banyak masalah kulit, I think it can be beneficial to you. Tetapi ada beberapa ciri-ciri yang kita perlu perhatikan sebelum kita beli. Tak bermakna tak boleh pakai tau. Yang mana saya rasa anda kena berpengetahuan. Nak beli jangan hanya bergantung pada label. Sebaliknya kena tengok ciri-ciri lebih daripada label. Tu kita nak bincang. Saya tak nak pula lah anda pandang sepi kepada produk for all skin type ataupun kita panggil untuk semua jenis kulit selepas anda tonton video ni. Itu bukan niat saya. Saya nak beri anda tip yang anda boleh gunakan ketika membeli produk sebegini. Tak kata produk ni tak baik tau, jangan salah faham. Saya cuma kata dia memerlukan tambahan knowledge sebelum kita hanya bergantung pada label berkenaan. So, let me rephrase apa yang dikatakan oleh seorang dermatologist daripada Manhattan, iaitu Marisa Garshik. Doktor ini sebut, products that are designed for all skin types are typically made up of ingredients that are gentle enough for sensitive skin yet effective for most skin type. Maksudnya, produk yang kita buat untuk semua jenis kulit ini biasanya, biasanya diperbuat daripada bahan-bahan yang lembut untuk kulit sensitif tetapi efektif juga untuk kulit yang lain. Maknanya dia tak kata hebat sangat tak, nak kata rendah sangat pun tidak. So, boleh jadi keliru lah, masih lagi keliru. Saya bagi tip. So, maksud doktor ini begini. Bila anda nak beli produk for all skin type, ada beberapa perkara yang anda perlu beri perhatian. Number one, anda boleh beli produk begini sekiranya anda tidak mempunyai masalah kulit yang kritikal, yang serius, yang perlukan perhatian khusus, yang perlukan bahan yang khusus. Tak ada masalah macam tu. Boleh beli. Contoh cleanser yang tulis for all skin type, dia ada very typical ingredient untuk cleanser. Anda pun tak ada masalah sangat dengan muka, quite standard. So silakan ambil. Boleh beli. So itu yang pertama. Beli jika tiada masalah kulit yang khusus. Yang kedua, anda kena belajarlah tengok bahan. Memang dia tulis for all skin type. Bila kita tengok bahan, contoh dalam itu ada salicylic acid. Salicylic acid ni terkenal untuk membersihkan liang pori-pori yang tersumbat, especially clogged pores lah. Dan clogged pore biasanya berlaku pada kulit yang berminyak. So kalau anda kulit kering yang mana tak ada masalah clogged pore, malahan masalah anda adalah kulit yang tak cukup minyak, jangan pergi beli produk yang ada salicylic acid sebab itu bukan bahan terbaik untuk kulit anda. Apa bahan terbaik untuk kulit yang kering? Ceramide, itu lebih bagus ya. Hyaluronic acid itu lebih bagus. So bahan-bahan yang tidak membersihkan minyak yang boleh jadi tak ada kat kulit kering ni. Sebaliknya kita nak menambah kelembapan pada kulit. So lihat bahan, belajar untuk faham bahan mana untuk kulit anda. So label tu label lah. Yang ketiga adalah lihat texture. So ini paling saya suka. So memang tulis for all skin type. Ini pengalaman saya akibat daripada dulu pilih-pilih macam tu je kan. So bila saya beli cleanser, saya dapati bahawa
cleanser yang mana memang dia tulis for all skin type, tapi ada texture yang saya tak suka pakai. Contoh dia buih dia tak banyak. Buih dia sangat sikit. So bila saya bersihkan muka, minyak saya masih rasa dekat muka melekit-lekit lagi. So texture begitu saya akan elakkan. So saya cari texture yang berbuih, ya, tapi tak berbuih melampau. Yang boleh bersihkan lebihan minyak pada kulit saya yang jenis berminyak ini. So tu texture. Sama macam pilih moisturizer juga. Moisturizer yang jenis gel saya lebih suka kerana kulit saya berminyak. Saya tak boleh nak pakai yang krim sangat, lotion yang berminyak sangat. Itu semua saya elakkan. Bagi saya itu lebih sesuai untuk kulit kering. Tapi kering pun kena test jugalah. Kena faham texture yang paling sesuai untuk diri anda. I like water gel. I have oily skin. I like water gel, gel kind, easy to absorb, oil free, non-comedogenic. Itu pilihan untuk mereka yang kulit berminyak. Kulit kering, dia boleh jadi perlukan sesuatu yang a bit more creamier, ya, yang mana dia memang kalau orang kulit berminyak rasa melekit, tapi dekat dia rasa best je. Dia can smooth their skin. So itu semua impact texture kepada perasaan psikologi kita bila pakai produk. Last but not least, nak beli produk for all skin type, jangan ingat produk itu tidak boleh bagi kesan negatif. So, memang seperti mana produk yang lain, anda digalakkan untuk buat patch test. Pergilah buat patch test. Maksudnya, produk-produk ini perlulah dipakai dalam kuantiti yang sedikit pada kawasan kecil dahulu, nak tahu reaction. Ini penting, ya, terutama untuk mereka yang berkulit cenderung sensitif, cenderung berjerawat, acne prone skin, atau mereka yang takut-takut. Terutama dalam mencuba produk yang baru. Ada orang kulit dia tahan lasak macam saya. So kerisauan saya mencuba produk ni memang kurang. Tapi ada juga orang yang macam produk dia tak ada banyak masalah, tapi dia tidak pernah cuba brand itu. Sedih. Apa salahnya pergi buat patch test. Alright. So itu adalah tip untuk anda jika anda mahu membeli produk yang berlabel for all skin type ataupun untuk semua jenis kulit. Jadi boleh ke tak boleh beli produk yang ditulis for all skin type? Jawapannya boleh. Berkesan ke tak berkesan produk yang berlabel for all skin type untuk kulit anda? Kena tengoklah bahan, teksturnya dan kena buat patch test lah nak tahu berkesan ke tidak ke, serasi ke tidak ke. Itu memang kena test. Tetapi anda kena ingat bila sebut for all skin type ataupun untuk semua jenis kulit, produk yang ada label begini tidak bermakna anda terus ambil dan beranggapan well dah tulis kan, kena pasti sesuai, confirm sesuai. Tak macam tu. Perlulah juga kita bijak. Jadi pengguna yang bijak, jadi glowy girls, glowy guys yang bijak. Dah tonton banyak kan video kita kan, mesti dah bijak-bijak semua. You have to learn to understand the product, bukan sekadar bergantung pada label. Label tu memberikan gambaran sahaja. At the end of the day, you and your product mesti cubalah produk tu. You have to work together with the product lah. Kena pakai. Okay, bye-bye. Suka video yang saya selalu kongsikan? Apa kata? Jangan apa kata. Buat sekarang. Ya, subscribe channel saya, like, share dan pastikan tekan butang loceng tu. Yang ada loceng tu, yang cute-cute loceng kecil tu tekan supaya anda mendapat notifikasi setiap kali saya masukkan video baru. Jangan terlepas, jangan tertinggal. Buat sekarang.